Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini, Current Sphere MY. Isu larangan terhadap perhimpunan anti rasuah yang dijadwalkan pada 25 Januari telah mencetuskan perdebatan hangat di seluruh negara. Larangan ini bukan sahaja menimbulkan persoalan tentang hak asasi rakyat, malah turut menyentuh kredibiliti dan prinsip kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kritikan terhadap larangan ini datang daripada pelbagai pihak, termasuklah pembangkang, aktivis hak asasi, dan bahkan ahli politik dalam kerajaan sendiri. Situasi ini menjadikan perhimpunan tersebut bukan hanya soal protes, tetapi juga satu ujian penting bagi imej dan prinsip kerajaan madani. Bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Hanifah Maidin menjadi antara individu paling lantang bersuara mengenai isu ini. Hanifah secara terbuka mendesak Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu untuk meletakkan jawatan jika kerajaan benar-benar menghalang perhimpunan anti rasuah ini. Menurutnya, tindakan menyekat hak rakyat untuk berhimpun secara aman bukan sahaja mencemarkan imej kerajaan madani, malah ia juga bercanggah dengan semangat reformasi yang selama ini dilaungkan oleh Pakatan Harapan. Hanifah turut mengingatkan bahwa sepanjang karirnya sebagai peguam, beliau telah banyak membela Muhammad Sabu dalam kes berkaitan hak berhimpun secara aman. Oleh itu, katanya, jika larangan ini dikuatkuasakan, Mat Sabu sebagai salah seorang pemimpin kerajaan perlu menunjukkan tanggung jawab moral dengan meletakkan jawatan. Namun, pihak berkuasa mempertahankan tindakan mereka. Ketua Polis Dangwangi Sulizmi Afendi Sulaiman memberi amaran bahwa perhimpunan tersebut tidak mematuhi Akta Perhimpunan Aman 2012 karena penganjur gagal mendapatkan kebenaran daripada pemilik premis. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail turut menyokong tindakan ini dengan alasan bahwa peraturan perlu dipatuhi untuk memastikan keamanan. Menurut Saifuddin, lokasi-lokasi seperti Dataran Merdeka dan kawasan di sekitar Sogo memerlukan kebenaran khas dan penganjur tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya memilih lokasi sensitif tanpa mematuhi undang-undang. Namun kenyataan ini menerima kritikan keras daripada pelbagai pihak. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Fuad Zarkashi membidas desakan Hanifah terhadap Muhammad Sabu dengan menyifatkan ia sebagai taktik politik lama yang tidak relevan. Menurut Fuad, jika benar Hanifah serius, beliau sendiri sepatutnya bersedia mengambil tanggung jawab dalam isu-isu serupa semasa beliau memegang jawatan sebelum ini. Selain itu, Fuad turut menekankan bahwa penganjur perhimpunan perlu mematuhi peraturan asas seperti mendapatkan kebenaran pemilik lokasi dan tidak bertindak provokatif dengan memilih kawasan yang mempunyai nilai simbolik tinggi seperti Dataran Merdeka. Beliau turut mengingatkan Hanifah agar tidak menggunakan naratif perjuangan lamanya sebagai peguam untuk menjustifikasi desakan politik semasa. Pada masa yang sama, ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Karim tampil memberikan kritikan yang lebih keras terhadap larangan ini. Hasan mengingatkan kerajaan perpaduan, khususnya Pakatan Harapan, agar tidak lupa kepada asal-usul perjuangan mereka yang lahir daripada gerakan jalanan. Hasan berpendapat bahwa kerajaan madani sedang berdepan risiko dilabel hipokrit sekiranya mereka menghalang hak rakyat untuk berhimpun secara aman. Menurutnya, tindakan ini mencerminkan bahwa kerajaan mula meninggalkan prinsip reformasi yang diperjuangkan selama ini. Hasan turut mempersoalkan logik kerajaan dalam melarang perhimpunan yang bertujuan menentang rasuah, yang sepatutnya menjadi agenda utama kerajaan madani. Jika kerajaan madani benar-benar serius memerangi rasuah, mereka seharusnya menyokong perhimpunan ini dan bukan menyekatnya, kata beliau lagi dengan tegas.
Sementara itu, pihak penganjur yaitu Sekretariat Rakyat Benci Rasuah yang disokong oleh lebih 50 NGO dan persatuan mahasiswa turut menyifatkan larangan ini sebagai satu pelanggaran terhadap hak asasi rakyat. Menurut Peguam Hak Asasi Zaid Malik, larangan ini adalah taktik lama yang sering digunakan oleh kerajaan terdahulu untuk menghalang suara rakyat. Zaid menegaskan bahwa lokasi seperti Dataran Merdeka dan kawasan awam di hadapan Sogo tidak memerlukan persetujuan pemilik premis untuk mengadakan perhimpunan aman. Beliau juga mengecam kenyataan Menteri Dalam Negeri sebagai tidak bertanggung jawab dan menyerupai pendirian kerajaan lama yang coba dikritik oleh kerajaan Madani hari ini. Melihat kepada situasi ini, jelas bahwa isu perhimpunan anti rasuah ini bukan hanya soal hak untuk berhimpun, tetapi juga melibatkan persoalan yang lebih besar tentang prinsip demokrasi, kebebasan bersuara, dan hala tuju kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim. Kritikan yang datang dari pelbagai pihak, termasuklah daripada ahli kerajaan sendiri seperti Hasan Karim, menunjukkan bahwa tindakan menghalang perhimpunan ini bukan sahaja menimbulkan kemarahan rakyat, tetapi juga menjejaskan imej kerajaan Madani yang selama ini coba menampilkan diri sebagai pembela hak rakyat. Persoalan utama kini ialah adakah kerajaan Madani benar-benar akan terus mempertahankan hak asasi rakyat seperti yang mereka janjikan? Atau adakah mereka akan dilihat sebagai hipokrit seperti yang didakwa oleh pengkritik? Adakah larangan ini mencerminkan kelemahan kerajaan dalam menangani isu-isu yang melibatkan kebebasan bersuara dan hak untuk berhimpun? Situasi ini juga memberikan ruang kepada pembangkang untuk memperkuatkan naratif mereka bahwa kerajaan Anwar Ibrahim tidak lagi komited kepada agenda reformasi. Di tengah-tengah kontroversi ini, ada juga persoalan yang lebih mendalam. Mengapa lokasi seperti Sogo dan Dataran Merdeka dianggap sensitif oleh pihak berkuasa? Adakah ini berkaitan dengan simbolisme politik lokasi tersebut yang sering menjadi pusat kepada protes besar-besaran dalam sejarah politik negara? Jika benar kerajaan Madani ingin mengukuhkan agenda memerangi rasuah, mengapa mereka enggan menyokong perhimpunan yang membawa mesej tersebut? Adakah tindakan ini akan memperkuatkan persepsi bahwa kerajaan Madani kini lebih mementingkan kestabilan politik daripada hak rakyat? Kontroversi ini jelas menunjukkan bahwa kerajaan perpaduan kini sedang berhadapan dengan ujian besar dalam usaha mereka untuk mengekalkan sokongan rakyat. Dengan kritikan yang semakin kuat dari pelbagai arah, isu ini tidak hanya akan menentukan imej kerajaan Madani, tetapi juga masa depan keyakinan rakyat terhadap janji-janji reformasi yang dilaungkan oleh Pakatan Harapan sebelum ini. Mari kita bincangkan isu ini secara terbuka. Apakah pendapat Anda? Adakah kerajaan Madani telah kehilangan fokus terhadap prinsip perjuangan mereka? Adakah larangan ini mencerminkan kelemahan dalam menghadapi suara rakyat? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan aktifkan butang lonceng untuk terus mengikuti isu-isu terkini di Current Sphere MY. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.